Ini adalah fokus minggu depan dan besok bakal berlangsungnya istiadat angkat sumpah jawatan dan ikrar aku setia serta pengundian surat cara pelantikan Menteri Besar Selangor yang akan berlangsung di Istana Alam Shah pada jam 11 pagi. Di mana ini kenyataan daripada Istana Selangor di mana memaklumkan bahawa Sultan Selangor Sultan Syafruddin Idris Shah telah memberi perkenan untuk istiadat tersebut berlangsung. Jam 11 pagi pelantikan Menteri Besar Selangor dan seterusnya istiadat angkat sumpah jawatan dan ikrar aku janji serta penggunaan surat cara pelantikan kepada ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Exco Selangor juga berlangsung esok tetapi pada jam 2 petang. Saya ingin berbincang mengenai perkara ini bersama dengan saudara Hisamuddin Bakar, pengarah eksekutif Ilham Center. Kita bercerita mengenai pasukan baru untuk negeri Selangor, sudah pastinya dengan exco yang baru dan juga cabaran untuk pentadbiran negeri Selangor. Hisam, bagaimana? Mungkin rakyat negeri Selangor tanya adakah kita ada menteri besar baru dan sebagainya, tapi itu persoalan yang kita tak dapat jawab hari ini. Besok kita akan tahu. Tapi dalam masa yang sama ada Datuk Seri Amiruddin masih lagi menjadi menteri besar, beliau akan berdepan ataupun seorang figuran menteri besar itu akan berdepan dengan satu cabaran yang baru dalam Dewan Undangan Negeri juga nanti kerana susunan dan juga bilangan di pada pembangkang juga cukup besar pada kali ini. Justru bagaimana kita nak melihat tugas itu mungkin tidak mudah untuk digalas oleh seorang menteri besar di negeri Selangor. Ya, Zul, kita melihat dengan keputusan dalam pilihan raya negeri, terutamanya di negeri Selangor, mencatatkan Perikatan Nasional meningkat berganda dengan jumlah komposisi sekarang ini lebih kurang 39%, hampir 40% bilangan daripada blok Perikatan Nasional kini telah berada di dalam sidang DUN. Dan ini adalah cabaran kepada pentadbiran di bawah pentadbiran baru, Menteri Besar dan juga pasukannya yang akan dibentuk nanti akan berdepan dengan cabaran yang lebih getir dan cabaran ini sudah tentulah akan menghadapi ketombokan daripada blok pembangkang yang saya pasti ketua pembangkangnya diketuai oleh Datuk Seri Azmin Muhammad Ali yang akan menggalas tugas itu berdepan dengan anggota kepimpinan yang dipimpin oleh Menteri Besar baru di Selangor. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana kita mahu melihat bahawa persaingan ataupun check and balance dan juga tadbir urus yang baik itu kerana Selangor meletakkan landasan yang baik untuk kita melihat kepada tadbir urus yang lebih segar dan juga kita melihat kepada penjanaan pendapatan yang digembling oleh pentadbiran negeri Selangor dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Justru bagaimana kita nak melihat bahawa itu satu perkara yang sihat dan juga ada pembangkang yang baik juga diperlukan untuk memastikan ada check and balance dan juga ada tadbir urus yang lebih baik dalam aspek itu. Bagaimana kita nak melihat kepada asas yang telah dilakukan oleh pentadbiran kerajaan negeri sebelum ini dan ditambah juga kerana pembangkang juga tidak hanya perlu mengkritik tetapi perlu melaksanakan dan juga tampil dengan idea-idea yang lebih konstruktif khususnya dalam kapasiti sebuah negeri seperti di Selangor. Apa yang membimbangkan saya sebenarnya sebagai pengkaji politik dan juga pasukan Ilham yang dalam dapatan kajian kami baru-baru ini mendapati bahawa sebenarnya ada rekahan yang berlaku di dalam segmen masyarakat yang kesan daripada pertemuan dua blok yang besar iaitu Pakatan Harapan Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Dua blok yang bertembung ini akhirnya membentuk dua rekahan besar di dalam pemikiran pengundi. Pertama sekali ialah kita melihat sentimen ataupun emosi rakyat itu lebih dominan berbanding dengan prestasi yang ditunjukkan. Walaupun dalam kajian sebenarnya rakyat di Selangor itu mereka lebih memandang bahawa prestasi itu penting dengan pencapaian dan negeri Selangor ini adalah merupakan negeri terkaya di Malaysia. Itu salah satu pencapaian yang begitu cemerlang berbanding negeri-negeri yang lain. Tetapi apabila blok Perikatan Nasional ini menguasai yang saya nyatakan tadi hampir 40% sekarang ini, andai kata kerajaan ini gagal mengurus, gagal memberikan apa yang dikatakan insentif yang seimbang di antara kaum, misal contoh. Rekahan yang saya nyatakan tadi ialah rekahan kaum, iaitu boleh dikatakan blok Melayu
diwakili oleh Perikatan Nasional, manakala blok yang bercampur diwakili oleh Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Jadi cabaran kepada blok kerajaan sekarang ini ialah bagaimana dasar yang diimplementasi itu mampu mereda, mampu mendamaikan, mampu mengharmonikan daripada kawasan-kawasan yang sekarang ini diwakili oleh blok pembangkang. Jadi ini adalah cabaran yang saya nyatakan di sini, dan setiap perkara yang akan diangkat oleh suara pembangkang, saya bimbang perkara ini akan memberikan ketidakharmonian di dalam negeri majmuk seperti mana Selangor. Jadi pokok pangkalnya rekahan ini saya mengharapkan cabaran ini mampu ditangani dengan baik oleh Menteri Besar dan pasukannya pada penggal ini selama 5 tahun memerintah Selangor nanti. Saudara Risam menyebut mengenai rekahan, tapi dalam masa yang sama juga komposisi kemajmukan di Selangor itu kalau dilihat mungkin berbeza dengan negeri-negeri lain, khususnya yang baru lepas PRN, khususnya di Kelantan, Terengganu dan juga di Kedah. Bagaimana di Selangor itu seperti menarik rambut dalam tepung, ianya perlu dilakukan penuh berhati-hati dan juga masyarakatnya juga cukup kompleks daripada segi demografi dan juga daripada segi kelas ekonomi mereka juga dalam masa sama perlu diambil kira. Ya, sudah tentu tentang komposisi ataupun demografi pengundi penting untuk kita memahami kenapa perkara ini berlaku. Dan sebenarnya kalau kita sorot kepada keputusan yang dicapai oleh Perikatan Nasional, sokongan ini datang daripada don-don bermajoriti Melayu yang tinggi di Selangor. Jadi dengan keadaan pertambahan pengundi telah mengubah demografi Selangor, yang mana sebahagian don telah mencatatkan pertambahan pengundi Melayu yang tinggi. Sebagai contohnya, Don Hulu Kelang di tengah bandar, tetapi dia mencatatkan komposisi don majoriti Melayu sebanyak 86% berbanding dengan don-don yang lain. Jadi dengan komposisi 22 don yang diduduki oleh blok Perikatan Nasional ataupun blok pembangkang, ketika ini mereka mewakili suara pengundi Melayu yang berada di dalam don negeri Selangor. Jadi apa yang ingin diuruskan oleh kerajaan negeri khususnya yang berlatar belakangkan inilah negeri majmuk, negeri yang melatari pelbagai kaum, pelbagai bangsa ini perlu diurus dengan baik, yang mana satu blok ataupun entiti sekarang ini yang menjadi suara pengimbang kepada kerajaan adalah suara Melayu. Jadi menguruskan naratif Melayu bagi saya adalah satu kemestian kepada kerajaan negeri akan datang. Jadi menguruskan suara dan juga hasrat komuniti Melayu ini juga adalah cabaran getih kepada kerajaan negeri dalam masa yang sama mereka berdepan dengan blok pembangkang daripada don majoriti Melayu ini. Dalam pada kita bercerita mengenai aspek itu, tapi Saudara Hisam, di Pentadbiran Negeri Selangor juga ada beberapa reformasi yang sudah dimulakan dengan lebih awal. Bagaimana kita melihat bahawa dengan adanya kehadiran 22 don yang daripada pembangkang ini, mereka ini juga peluang untuk pihak Pentadbiran Kerajaan Negeri untuk melihat kepada reformasi institusi khususnya di peringkat don itu sendiri. Pengagihan bajet, melihat kepada empowerment kepada pembangkang dan sebagainya, dan itu juga pernah dilakukan di peringkat DUN sebelum ini. Bagaimana peluang itu perlu dilakukan dengan sebaik mungkin, menyantuni pihak lawan dan tidak berseteru sehinggalah 5 tahun akan datang. Di sebalik mungkin ketegangan yang ada, bagaimana kita melihat peluang-peluang reformis yang perlu diwujudkan di negeri Selangor dan itu boleh dimulakan dengan lebih baik berbanding di peringkat persekutuan? Ya, saya rasa tidak ada masalah untuk negeri Selangor memberikan agihan seimbang kepada peruntukan kepada don-don di bawah pembangkang sekalipun. Bagi saya ini adalah menuntut kepada jiwa besar Menteri Besar, jiwa besar di bawah kerajaan pentadbiran kerajaan Madani ataupun kerajaan perpaduan di bawah Pakatan Harapan dan juga BN. Tetapi kita tahu bahawa ketimbang politik ini akan mendahului segala-galanya. Jadi dalam pokok persoalan ini saya melihat bahawa sekiranya Selangor berjaya meletakkan satu tanda aras yang berbeza dengan negeri-negeri lain, dia akan menjadi satu benchmark penting bahawa ini adalah kerajaan berteraskan madani dan mereka mampu untuk membawa perubahan dan juga
corak pemikiran yang berasaskan reformasi secara menyeluruh, bukan lagi secara tempelan. Kalau contoh kita sekarang ni berbahas logo dan tema, tetapi reformasi itu menuntut ruh yang lebih besar dalam pentadbiran sesebuah negeri. Jadi bagi saya Selangor adalah ruang yang terbaik untuk dilakukan reformasi dan juga pembaharuan secara total kepada seluruh rakyat negeri Selangor dalam 5 penggal akan datang, dalam 1 penggal akan datang. Itu juga kita harapkan bakal berlaku nanti. Terima kasih Saudara Isamuddin Bakar, Pengarah Eksekutif Ilham Center. Istiadat Majlis Angkat Sumpah ini akan kami bawakan esok jam 11 pagi dan juga pada 2 petang. Dan perbincangannya, terima kasih. Itu saja fokus minggu depan untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.